Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita akan memberi tumpuan kepada adjektif di mana fokus kita hari ini ialah 9 kriteria kata adjektif, kombinasi adjektif dan kata penguat, peraturan darjah penghabisan dan juga latihan. Ya, ini adalah tumpuan kita pada hari ini. Sebelum kita mulakan pelajaran, kita perlu takrifkan apakah yang dimaksudkan dengan kata adjektif. Kata adjektif juga dikenali sebagai kata sifat. Pada masa sebelum ini, istilah bagi adjektif ialah kata sifat. Oleh kerana dia punya pentafsiran dia lebih luas, maka diubah kepada kata adjektif yang merupakan pinjaman kata bahasa Inggeris. Kata adjektif merupakan kata yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu kata nama. Pada peringkat awal, kita telah belajar apa itu kata nama. Benda, binatang, tempat, ya, dan sebagainya ialah kata nama. Apabila adanya kata nama, tentu adanya sifat kepada setiap kata nama tersebut. Kata adjektif ini banyak oleh kerana terlalu banyak untuk memudahkan anda memahami apa itu kata adjektif, maka dikumpulkan kepada 9 jenis. Jadi adjektif ada 9 jenis. Okey, sekarang pada buku latihan anda tulis seperti biasa hari dan juga tarikh. Ya, bahagian atas, sebelah kiri dan kanan. Sebelah kiri anda tulis hari, di sebelah kanan anda akan tulis tarikh. Dan tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah kata adjektif. Anda akan tulis juga nota ini, iaitu selepas anda tulis tajuk, selang, anda tulis kata adjektif terbahagi kepada 9 jenis. Tulis ayat ini. Kata adjektif terbahagi kepada 9 jenis. Selang sebaris, anda tulis kriteria yang pertama bagi adjektif. Anda tulis nombor 1 dan di sebelah nombor 1 anda tulis kriteria yang pertama iaitu sifat atau keadaan. Sifat atau keadaan. Setiap kata nama ada sifat tertentu. Okey. Dan apabila kita menghuraikan tentang sifat kepada kata nama, itulah perkataan yang merupakan kata adjektif. Okey, untuk memudahkan pemahaman anda, cuba lihat gambar yang saya sediakan ini. Okey, apa yang awak dapat lihat sekarang ialah lelaki muda, lelaki dewasa muda yang seragam. Macam mana penampilan mereka? Apa sifat mereka? Ini ialah kumpulan imam muda. Jadi antara yang boleh kita sebut sifat lelaki yang mengambil bahagian dalam rancangan televisyen imam muda ini ialah mungkin segak. Okey, nampak wajah-wajah yang segak. Jadi anda tulis nota yang pertama, contoh adjektif bagi sifat atau keadaan ialah kacak, segak, mereka senyum. Semua dalam gambar ini didapati memberi senyuman yang manis. Jadi macam mana? Manislah.
Manis ini dirujuk kepada wajah mereka. Jadi manis ialah adjektif. Mungkin kebanyakan daripada mereka belajar sampai peringkat tinggi, masuk ke IPTA. Jadi kita kata apa? Bijak, atau boleh tulis pandai juga. Bijak, pandai dan sebagainya. Kalau awak ada lagi jawapan-jawapan lain, anda boleh tambah lagi jawapan anda kepada nota yang pertama, adjektif, iaitu sifat atau keadaan. Ya. Kalau dapat 8 sifat kepada jejaka-jejaka ini pun sudah memadai. Okey, jadi yang pertama kita sudah tahu bahawa adjektif yang pertama sifat atau keadaan. Sekarang anda serang sebaris dan anda tulis nombor 2, iaitu jenis yang kedua bagi adjektif ialah warna. Setiap warna, kita sebut saja warna apa sekalipun, maka itu ialah adjektif. Lihat gambar ini. Mungkin daripada gambar ini, anda boleh nyatakan warna-warna yang terdapat dalam PowerPoint ini, dalam slide ini. Mungkin anda boleh tulis 3 warna kegemaran anda. Generasi sekarang lebih suka memakai baju warna apa? Hitam. Jadi hitam itu ialah adjektif. Kalau perempuan, mereka suka pakai apa? Warna-warna yang bagaimana? Warna merah. Perkataan merah itu ialah adjektif. Kalau warna yang tenang, harmoni, warna apa? Biru. Mungkin kedamaian, hijau. Jadi anda tulis biru, hijau, merah. Tulis sebanyak mana warna yang anda ketahui. Apabila anda menulis warna, maka itu ialah antara kata adjektif. Seterusnya, nombor 3 ialah ukuran. Kita ambil kata nama, benda. Seperti kain. Kita ukur kain. Dapatan daripada ukuran itulah yang disebut sebagai kata nama. Tengok buku ini. Kalau kita ukur buku ini, kita kata apa? Hasil daripada kita ukur buku ini, maka dapatannya ialah tebal. Jadi anda tulis nombor 1, tebal. Selain daripada tebal, adakah semua buku yang anda dapat lihat di situ tebal? Ada yang berukuran nipis. Jadi perkataan nipis ialah kata adjektif. Lihat pula gambar yang kedua. Ada 2 orang wanita yang duduk bertentangan. Kalau mereka ukur daripada segi berat badan, apa yang kita nak kata kepada wanita yang di sebelah kanan ni? Bagaimana keadaannya? Bagaimana beratnya? Jadi bagaimana kita nak kata fizikal wanita di sebelah kanan ini? Jadi kita kata dia apa? Dia kurus. Kurus ialah adjektif. Bertentangan dengan wanita yang menghadap dia. Wanita ini kalau timbang mungkin berat badan dia 90 atau 100 lebih. Jadi kita kata apa? Apa adjektif bagi wanita ini? Gemuk. Jadi gemuk ialah perkataan adjektif. Lihat gambar yang ketiga. Bagaimana pula dengan 2 pemain bola tampar ini? Okey, seorang yang di sebelah kanan kita kata apa? Tinggi. Tulis tinggi ialah adjektif. Manakala di sebelahnya rendah.
Ini ada 2 ekor ular. Kalau kita, dia macam berlengkang-lengkok, tapi kalau kita tarik bagi lurus, kita ukur, akan ada 2 keadaan di sini. Hasil daripada ukuran ini. Kalau ular yang besar itu, bila kita tarik, mungkin ukuran dia lebih panjang. Jadi panjang ialah kata adjektif. Manakala yang satu lagi, ular yang berwarna hijau itu, kecil, jadi dia tak besar sangat. Jadi bila kita tarik, ukurannya bagaimana? Pendek. Jadi perkataan pendek ialah adjektif. Seperti yang saya kata pada awal tadi, kain kalau kita bentangkan dan kita ambil pembaris untuk ukur, maka dapatan daripada ukuran kita, kita dapati bahawa ada kain yang lebar. Lebar ialah kata adjektif. Okey, ini adalah contoh jenis ukuran. Sekarang kita teruskan kepada ciri adjektif yang seterusnya, iaitu nombor 4, bentuk. Bentuk. Dalam dunia ini ada banyak benda dan banyak bentuk, pelbagai bentuk yang dapat kita lihat, benda-benda di sekeliling kita. Cuba lihat gambar yang pertama ini. Apa yang kita nak sebut bentuk ini? Ini ialah cakra padat. Cakra padat ataupun ringkasannya CD. Apa kita nak kata bentuk CD ini? Kita dapati bahawa leper. Leper. Jadi anda tulis leper ialah adjektif. Anda dah makan belum? Kalau belum, lihat gambar ini. Mungkin anda suka kepada makanan ini. Ini apa? Ini ialah kuih. Apa bentuk kuih ini? Ciri kuih ini. Bentuk dia macam mana? Segitiga. Segitiga ialah perkataan adjektif. Anda suka main bola. Kebanyakan daripada anda suka main bola sepak. Tapi ini bola untuk apa ni? Permainan apa ni? Dan bagaimana bentuk bola ini? Sama tak dengan bentuk bola sepak? Tentu tidak. Jadi apakah bentuk nak disebut bola ini? Macam mana? Bundar atau lonjong dan sebagainya. Tengok pula bangunan ini. Bagaimana keadaan bangunan ini? Adakah tegak? Tidak. Kita dapati bahawa uniknya bangunan ini ialah condong. Condong ialah adjektif. 2 keping duit shilling. Bagaimana bentuk duit shilling ini? Bentuknya bulat. Ini ialah sebatang jalan. Bersihnya jalan ini. Okey, dia nampak bahawa tidak ada sampah sarap, rata dan elok. Jadi bagaimana bentuk jalan ini? Lurus. Kalau lurus, senang untuk kita memandu. Lurus pun adjektif. Tapi gambar ini menunjukkan jalan ini bengkang, bengkok. Jadi bengkang, bengkok ialah adjektif. Seterusnya kita masuk yang kelima. Yang kelima ialah waktu. Apabila kita menerang waktu, maka itu ialah adjektif. Okey, cuba anda lengkapkan perkataan ini. Perkataan yang pertama, yang melambangkan waktu. Mula huruf L, akhir huruf T. Contohnya, kalau datang apa, awak akan didenda. Sekolah kita sesi pagi, kena datang sebelum pukul 7.30 pagi. Kalau kena denda, maksudnya anda datang apa? Lambat. Tulis perkataan lambat. Lambat ialah adjektif. Pada pelajar yang mungkin rumah berhampiran dengan sekolah atau memang dia selalu bangun awal pagi, jadi dia akan apa ke sekolah dari segi waktu? Mula dengan huruf C, akhir huruf T. Tentulah jawapannya apa? Ya, betul. Cepat.
Seterusnya ialah huruf S berakhir dengan A. Menerangkan waktu. Waktu terkini. Waktu terkini ni apakah perkataan yang sesuai untuk menerangkan waktu sekarang? Huruf S akhir dengan A. Kalau ada pelajar dia boleh dapat jawapannya, iaitu semasa. Semasa sekarang lah. Kalau satu jangka masa yang dah lama berlalu, dulu, zaman dulu, kita kata apa? S berakhir dengan A dan M. Apa tu? Ya, jawapannya silam. Kalau tak cukup masa, kita sudah terlewat. Contohnya dalam ketika peperiksaan, ada jangka waktu ditetapkan, tiba-tiba anda terleka, anda dah sampai pada penghujung, kertas dah nak kutip. Jadi anda ada sedikit sahaja masa yang tinggal lagi. Itu disebut sebagai apa? Yang menggambarkan waktu bagaimana? SU akhir dengan K, suntuk. Ya, suntuk. Ini perkataan yang ringkas yang menunjukkan waktu juga, iaitu baru. Bertentangan dengan baru ialah lama. Seterusnya, perkataan laju. Dan yang terakhir, contoh yang terakhir ialah panas. Okey, kita selesai faham dah tentang 5 jenis kata adjektif. Kita masuk yang keenam. Ini jawapan lah tadi, jawapan yang kita dah dapat tadi. Okey, ini jawapan. Saya harap semua betul. Seterusnya yang keenam ialah cara. Bila kita melakukan sesuatu, kita buat sesuatu, kita boleh terangkan tentang cara bagaimana kita melakukan sesuatu. Rujuk gambar ini dan beri jawapan kepada saya. Bagaimana pelajar-pelajar ini buat kerja? Mereka sedang mengukir kayu, satu hasil kraft tangan. Bagaimana cara? Tengok daripada gaya orang ini. Mata dia melihat, dia tak bercakap. Kita kata apa? Teliti. Teliti antara contoh adjektif bagi cara. Lain kata teliti, cermat. Pelajar ini buat kerja dengan cermat sebab takut rosak bahan yang sedang dilakukan itu supaya penghasilannya kemas. Jadi dia buat dengan teliti, cermat dan sebagainya. Okay, lihat gambar ini. Ada 2 orang perempuan sedang menari satu tarian tradisional. Tangannya melentik ke atas. Dan gerakannya bagaimana? Ya, lembut. Lembut ialah adjektif. Sebaliknya, lelaki-lelaki muda ini yang berada di padang sedang buat apa? Mereka sedang berlatih atau membuat satu persembahan silat. Jadi bagaimana cara persembahan mereka? Bagaimana gerakan mereka? Antara adjektif yang boleh kita terangkan tentang gambar ini ialah lincah. Gerakan yang lincah atau tangkas. Jadi lincah, tangkas anda tulis sebagai contoh kepada cara. Okey, gambar yang atas. Ini di litar lumba. Bagaimana keadaan mereka berlumba? Mereka ni cekap. Mereka menunggang motosikal dengan cekap. Walaupun di sudut yang di kawasan-kawasan tertentu tu mereka boleh mengawal supaya motosikal mereka tidak jatuh. Okey. Jadi tulis. Kalau awak ada jawapan lain untuk menggambarkan keadaan penunggang motosikal ini, tulis jawapannya. Jawapan yang berbentuk adjektif.
Okey, seterusnya. Ini ialah interaksi antara anak dan ayah. Okey, bagaimana cara? Sopan begitu, sopan sekali. Si anak berjabat tangan dengan si ayah. Jadi perkataan sopan ialah adjektif. Okey, mungkin mungkin anak ini seorang yang peramah. Okey, peramah juga ialah adjektif. Gambar yang terakhir, bola sepak. Bagaimana awak lihat mereka bermain bola sepak? Sangat cekap. Ya. Permainan mereka laju. Ya. Gerakan yang laju. Jadi ini semua adalah contoh-contoh adjektif bagi cara. Kita sambung lagi jenis yang ketujuh iaitu jarak. Apabila anda menerangkan jarak, itu ialah adjektif. Lihat gambar yang saya sediakan ini. Seseorang insan sedang ada di satu bukit, ya, dan melihat pemandangan di bawah. Uh, Dapat dilihat bahawa rumah-rumah dia nampak kecil sahaja. Jadi bagaimana jaraknya? Okey, jarak. Kedudukan dia tinggi. Mungkin awak boleh guna perkataan sayup. Sebab dia duduk di tinggi, dia berdiri di kawasan yang tinggi, dia lihat daripada atas ke bawah, jadi jaraknya ialah sayup. Ataupun kita kata jauh, jauh. Okey, gambar yang kedua. Kalau awak dapat lihat, ini ialah satu persandingan, dua artis di Malaysia. Bagaimana jarak mereka duduk? Di atas pelamin. Tentulah ada sentuhan. Jadi mereka duduk dalam jarak yang rapat. Jadi rapat ialah adjektif. Selain daripada rapat kita sebut sebagai dekat. Dekat ialah adjektif. Tapi gambar ini antara bumi dan juga bulan. Senangkah nak sampai ke bulan? Tentu jarak ini kita katakan sebagai jauh. Okey, jauh ialah contoh adjektif. Saya harap anda sempat menulis nota ini. Senang untuk anda buat kaji pada masa akan datang. Kita masuk yang ke-8. Ke-8 pula ialah perasaan, emosi. Ya, bila kita gambarkan tentang emosi, tentang perasaan, itu ialah adjektif. Lihat gambar yang pertama ini. Apa berlaku kepada mungkin kita kata seorang ayah. Seorang ayah sehingga dia sedang menahan sebab. Dia perasaan dia sebab mungkin ada sesuatu yang berlaku, satu tragedi. Sebenarnya saya ambil gambar ini daripada akhbar. Satu kisah berlaku kepada keluarga lelaki ini di mana anak dia hanyut di lautan. Jadi apa emosinya, apa perasaannya? Sedih, sayu. Boleh ditulis sebagai contoh adjektif bagi perasaan. Gambar ini. Tengok, lihat mata dia. Lihat matanya, tangan digenggam. Macam mana perasaan budak ini? Marah. Dia sedang marah, geram. Mungkin kawan dia buat sesuatu. Mungkin dia diusik. Ada sesuatu yang dia rasa tidak puas hati. Jadi ini gambaran kepada perasaan dia sehingga dia mengangkat tangan dan membeliakkan matanya. Okay, gambar yang ketiga. Ini yang kita mahu. Iaitu kita sentiasa rasa gembira, seronok, ataupun teruja. Ini ialah contoh adjektif bagi perasaan.
Ini juga satu situasi yang kita cuba elakkan. Apa yang berlaku antara tiga orang ini? Ada dua lelaki dan seorang perempuan. Seorang lelaki mencekap, memegang baju lelaki seorang ini. Apa perasaan lelaki ini? Cemburu. Ya, dia cemburu. Kerana dia nak bagi bunga kepada kekasihnya. Tiba-tiba ada orang juga suka kepada perempuan yang sama. Jadi apa yang timbul dalam perasaan lelaki yang pertama ini, dia rasa cemburu. Perasaannya. Jadi cemburu itu ialah adjektif. Tapi macam mana perasaan lelaki yang sedang memegang kotak hadiah tu? Adakah dia nak lawan balik? Tak. Perasaannya ialah dia lebih tenang. Dia lebih tenang. Jadi tenang ialah adjektif. Okey. Seterusnya kita lihat gambar yang terakhir. Apa yang berlaku pula kepada orang ini sehingga dia menutupkan mukanya? Apa yang ada, apa yang berlaku, apa yang ada dalam perasaannya? Mungkin dia takut. Takut ialah adjektif lah. Seram. Seram juga adjektif. Gementar. Gementar. Mungkin dia tak sanggup untuk melihat satu peristiwa di depan dia. Mungkin ada kemalangan dan sebagainya. Jadi ini ialah takut, seram, ngeri. Ini ialah contoh adjektif. Okey, kita masuk yang ke-9, iaitu yang terakhir bagi jenis adjektif. Ini yang melibatkan panca indera tadi. Panca indera. Kita ada panca indera. Allah bagi kita panca indera seperti mulut, telinga, hidung, mata. Ini ialah panca indera. Satu anugerah yang Allah bagi kepada kita. Melalui mulut, contohnya mulut kita dapat rasa pelbagai makanan. Dan makanan ada pelbagai rasa. Apa rasanya? Senaraikan itu sebagai jawapan. Ada orang suka makan apa? Dia letak cili banyak-banyak. Dia masukkan sos cili dalam makanan. Apabila dia makan, lidah terasa, bibir lidah terasa pedas. Pedas ialah adjektif. Kalau orang tak suka pedas, dia suka makan yang manis. Manis ialah adjektif. Kalau kita makan ubat, apa rasanya ubat? Ubat kelat, pahit. Ini semua ialah contoh adjektif. Daripada panca indera hidung, kita akan dapat bau sesuatu. Macam-macam bau. Contohnya apa? Kalau bunga kita letak dekat dengan hidung kita, tentulah kita dapat hidu. Kita dapat hidu macam mana? Harum. Bau yang harum. Wangi. Senaraikan lagi. Harum, wangi, lagi apa? Kalau kita pergi ke tempat kotor pula, kawasan yang ada banyak sampah sarap, tentulah kita dapat bau busuk. Kalau tak mandi beberapa hari, angkat ketiak, awak akan bau apa? Ketiak kawan yang tak mandi 10 hari. Masam. Bau yang masam. Daripada telinga, panca indera telinga pula kita dapat dengar suara. Kita dapat dengar suara. Ada berbagai-bagai suara. Kalau kita dengar satu bunyi dentuman, kita kata apa? Bunyi yang bagaimana? Kuat. Bising. Kuat, bising ialah adjektif. Ataupun kita sampai menyucuk telinga kita, kita kata apa? Bingit. Bingit juga ialah adjektif. Kalau kita dengar muzik yang tenang, itu harmoni. Harmoni ialah adjektif. Okey, kita telah pun selesai mengenali adjektif. Dan adjektif ini terbahagi kepada 9 jenis.
Sekarang kita akan fokus kepada tata bahasa. Tata bahasa yang mengaitkan adjektif. Okay, untuk pengetahuan anda, kata adjektif ini boleh disertai dengan kata keterangan yang bertugas sebagai kata penguat. Ada ketika itu kita nak tegaskan penerangan kita tentang sifat ataupun keadaan sesuatu, maka kita masukkan kata penguat. Okey, kata penguat ini terbahagi kepada 3. Pertama, penguat hadapan. Apakah maksud penguat hadapan? Penguat hadapan bermaksud kita letakkan satu jenis kata perkataan yang merupakan penguat tapi di hadapan kata adjektif. Di bahagian hadapan. Dan ada juga pula kata penguat yang akan berada di mana? Di belakang sahaja. Satu jenis kata penguat hanya duduk di hadapan kata adjektif, manakala yang satu lagi pula akan berada di belakang kata adjektif. Tetapi satu lagi boleh berada di hadapan, pada satu ketika pula kita letak pula kata penguat ini di bahagian belakang kata adjektif. Jenis kata penguat ini disebut sebagai penguat bebas. Bebas. Bebas untuk berada di hadapan kata adjektif ataupun di belakang kata adjektif. Kita lihat kepada contoh-contoh penguat hadapan dahulu. Apa contoh-contoh kata penguat hadapan? Yang pertama ialah agak. Agak cantik. Cantik ialah adjektif. Kata penguatnya ialah agak. Bagi kita, okeylah, agak cantik. Bukanlah cantik 100%. Agak cantik. Kita nak kuatkan maksud kita yang tak berapa cantik lah. Boleh saja diterima. Jadi kita kata agak cantik. Seterusnya ialah perkataan lebih. Penguat hadapan lebih. Lebih dalam. Maksudnya ada satu lubang yang lebih dalam. Lebih dalam jika nak dibandingkan dengan lubang-lubang yang lain. Lebih dalam. Jadi kawasan itu akan jadi kawasan yang bahaya. Lebih dalam. Lebih ialah kata penguat hadapan untuk adjektif dalam. Paling tinggi. Bangunan. Antara banyak-banyak bangunan pencakar langit di Kuala Lumpur, ada satu bangunan yang paling tinggi. Jadi paling ialah kata penguat hadapan bagi adjektif tinggi. Ini berkenaan dengan harga. Begitu mahal. Kita nak beritahu perlu banyak duit baru boleh memiliki benda itu. Jadi kita kata benda ini begitu mahal. Begitu ialah kata penguat hadapan. Jadi ada 4 contoh kata penguat hadapan yang saya beri di sini. Pertama, agak. Yang kedua, lebih. Yang ketiga, paling. Dan yang keempat, begitu. Okey, kalau ada hadapan, tentu ada di belakang. Kita lihat pula macam mana kita letak kata penguat belakang ini. Apa contoh-contohnya? Okey, yang pertama ialah benar. Mahal benar. Kalau di depan tadi kita kata apa? Kita kata macam begitu mahal. Tapi kalau kita nak guna kata penguat di belakang, kita letak perkataan benar. Mahal benar. Mahal benar ini maksudnya macam sangat mahal lah. Jadi benar ini ialah kata penguat bagi perkataan adjektif mahal tapi ada di belakang. Yang kedua ialah perkataan sekali. Baik sekali. Sekali ialah kata penguat di belakang. Dan satu lagi kata penguat belakang ialah nian. Indah nian. Dan yang keempat, tinggi betul. Tinggi betul. Maksudnya sangat tinggi. Sangat tinggi. Sangat tinggi itu kalau kita letak di depan. Tapi kalau di belakang, kita kata tinggi betul. Jadi ada 4 kata penguat belakang iaitu benar, sekali, nian dan juga begitu.
Tadi anda telah dimaklumkan bahawa ada 3. Hadapan, belakang dan satu lagi boleh duduk di mana-mana pun. Sama ada perkataan itu nak duduk di bahagian hadapan, nak letakkan di bahagian hadapan ataupun nak diletakkan di bahagian belakang, dua-dua boleh diterima. Itu disebut sebagai penguat bebas. Dan ini contoh penguat bebas. Amat. Amat ini penguat bebas. Amat cantik dan kita boleh guna cantik amat. Amat ini boleh ada di hadapan adjektif dan boleh ada di belakang adjektif. Sungguh pintar. Pintar sungguh. Kata penguat di sini ialah perkataan sungguh. Sungguh boleh ada di hadapan dan sungguh boleh ada di belakang. Dan yang terakhir ialah yang ni tadi. Sangat mahal dan kita boleh kata mahal sangat. Dua-dua boleh diletakkan. Bebas untuk diletakkan sama ada di hadapan ataupun belakang. Jadi anda perlu ingat ada 3 kata penguat bebas iaitu amat, sungguh, sangat. A, S, S. Amat, sungguh dan satu lagi ialah sangat. Ini boleh ada di hadapan dan juga di belakang. Okey, kita terus kepada peraturan tata bahasa yang melibatkan kata adjektif ini. Kita perlu berhati-hati apabila menentukan sama ada frasa-frasa yang diberi atau ayat-ayat yang diberi dalam soalan betul ataupun salah. Jadi lihat peraturan tata bahasa yang pertama. Dia pelajar terpandai. Ayat agak ringkas. Tapi ini dikira sebagai ayat yang ayat sebab ada huruf besar, ada titik, noktah tu. Jadi ayat ini lengkap lah. Ini dikira sebagai ayat lah. Jadi awak akan tentukan di sini sama ada ayat ini betul atau salah. Anda tak perlu salin. Anda cuma jawab soalan saya sekarang secara lisan. Betul atau salah? Ya? Jawapannya apa? Salah. Kenapa salah? Pandai. Ada pun perimbuhan ter di hadapan terpandai? Jawapannya salah. Lihat pula ayat yang kedua. Baju itu termahal. Bagaimana pendapat anda? Ayat ini betul atau salah? Siapa kata betul? Siapa pula kata salah? Jawapannya ialah salah juga. Okey, kita tengok ayat yang keempat. Ayat yang ketiga. Bangunan itu tertinggi. Bagaimana ayat ni? Seorang pelajar dia tunjuk satu bangunan, dia kata, oh bangunan itu tertinggi. Salah atau betul ayat ini? Anda tentukan. Sekali lagi ayat ini sama seperti di atas, ayat yang salah. Menjadi tanda tanya kepada kita, kenapa ayat ini tidak diterima? Apakah kesalahan ayat-ayat ini? Kalau awak dapat lihat, awak dapati semua kata adjektif ada di mana? Di mana bahagian ayat? Terletak di bahagian mana? Terletak di bahagian belakang. Kenapa bila kita letak di bahagian belakang jadi salah? Kenapa jadi salah? Okey, ini yang saya nak tegaskan kepada anda untuk memperlihatkan kepada anda kenapa ayat ini salah dari segi tata bahasa. Okey, anda salin yang ni. Dialah pelajar terpandai. Salin semua. Dialah pelajar terpandai. Okey, anda salin. Dialah pelajar terpandai. Jawapan tadi kita kata salah. Tapi kenapa salah? Sekarang anda tulis jawapan yang betul. Okey, jawapan yang betul ialah dialah pelajar paling
pandai. Apa yang kita ubah dalam ayat ini? Kita ubah imbuhan ter yang telah disekalikan dengan kata adjektif ini. Okey, kenapa tak boleh kita letak terpandai ini? Kenapa jadi salah? Mengikut peraturan tata bahasa, apabila kata adjektif digabungkan dengan awalan ter, tidak boleh berada di belakang ayat. Ataupun kalau lebih tepat, tidak boleh sebelum noktah ayat. Tak boleh ada di belakang. Dalam bahagian predikat, tak boleh ada ter yang digabungkan dengan adjektif. Terpandai. Tak boleh. Kita kena tukar ter ini kepada kata penguat yang lain. Iaitu kata penguat paling. Bila kita letak ayat ini salin, anak salin yang ni, dialah pelajar paling pandai, barulah ayat ini menjadi gramatis dan diterima. Ya. Okey. Seterusnya ayat yang kedua tadi, kita kata ayat ini salah. Baju itu termahal. Anda salin dulu, baju itu termahal. Dan bagaimana anda nak ubah? Masih lagi kesalahan menggunakan peraturan tata bahasa yang sama. Iaitu ter, apabila digabungkan dengan adjektif mahal, dari termahal, tidak boleh diterima kerana ter dan adjektif ini berada di belakang ayat sebelum noktah. Ini tak boleh diterima. Jadi jawapannya kena tukar jugalah. Ter itu kepada perkataan kata penguat yang lain. Kata penguat hadapan yang lain. Iaitu kita guna sekarang ini paling. Baju itu paling mahal. Okey, seterusnya bangunan itu tertinggi. Budak tu tunjuk tadi kan. Dia kata, bangunan itu tertinggi. Salah dari segi bahasa kerana ter dan adjektif tidak boleh berada di belakang ayat. Jadi kita kena ubah kata penguat ataupun awalan ter itu kepada perkataan lain. Kita boleh letak penguat belakang. Macam kita dah tahu dah tadi, ada penguat belakang. Kita letak perkataan sekali. Apabila kita letak perkataan sekali, maka ayat ini betul. Okey. Jadi apa yang perlu anda ingat, peraturan tata bahasa yang pertama ialah ter dengan kata adjektif di bahagian predikat tidak boleh diletakkan sebelum noktah. Ini peraturan yang pertama. Okey, kita nak lihat lagi peraturan tata bahasa seterusnya yang melibatkan kata adjektif. Sekali lagi anda beri jawapan. Dialah pelajar paling tercantik. Saya highlightkan, saya kuningkan perkataan kata penguat dan awalan. Ter, digunakan ter sekali lagi tapi diletak paling pula di lebih awal daripada awalan ter. Salah atau betul? Jawapannya salah. Ayat yang kedua, itulah pokok yang tertinggi sekali. Ya, sekali lagi jawapan ini salah. Okey, ayat yang seterusnya, dia mendapat markah amat tertinggi. Betulkah salah? Jawapan salah. Okey, jawapannya salah. Okey, kita nak melihat kenapa ayat-ayat tadi salah yang nak dikaitkan dengan hukum tata bahasa. Okey, anda salin dulu ayat ni. Dialah pelajar paling tercantik. Dialah pelajar paling tercantik. Kenapa salah ayat ini? Sekarang anda tulis ayat yang betul. Ayat yang betul sepatutnya ditulis dia pelajar yang paling cantik. Kenapa salah ni? Kenapa ayat yang pertama salah? Sebab ada dua. Ada dua perkara yang menerangkan cantik tadi. Satu ialah kata penguat paling dan satu lagi ialah awalan
ter tadi. Jadi kena jadi satu lah. Kita kena ambil paling lah, tak boleh ambil tercantik juga dalam ayat ini. Sebab masih berada di belakang ayat. Tak boleh juga. Kita gugurkan ter itu. Ayat yang kedua tadi kita kata salah. Salin ayat yang salah ini dulu dan anda betulkan ayat ini. Itulah pokok yang paling tertinggi sekali. Wah, ayat ini nampak sangat salahnya. Kerana apa? Lihat perkataan yang dikuningkan itu. Yang saya highlightkan kuning. Ada berapa? Kalau yang ayat yang pertama ada 2, sekarang ada 3 kata penguat yang menerangkan tinggi. Jadi nak buat macam mana? Pilih salah satu. Jadi ini antara pilihan jawapan kita. Itulah pokok yang tinggi sekali. Bermaksud kita gugurkan paling dan kita gugurkan awalan ter. Kita pilih sekali. Barulah ayat ini betul. Tapi kalau kita nak guna satu ayat lagi pun boleh juga. Itulah pokok yang paling tinggi diterima. Okey, kita lihat ayat yang terakhir untuk nak dikaitkan dengan peraturan tata bahasa ini. Dia mendapat markah amat tertinggi. Tadi kita guna paling tercantik, sekarang amat tertinggi pula. Sama sahaja peraturan tata bahasanya di mana kita kena pilih satu sahaja. Ter tak boleh pilih kerana ada di belakang ayat bersama adjektif. Maka kita gugurkan ter, kita terima kata penguat amat. Saya harap anda dapat mengikuti pelajaran kita setakat ini. Sebab melibatkan peraturan tata bahasa yang perlu anda ingat. Okey, kita teruskan lagi kepada kesimpulan tadi. Kesimpulannya ialah tadi kata penguat dengan adjektif berawalan ter tidak boleh ditulis berurutan. Kita tak boleh gabung dengan perkataan-perkataan kata penguat yang lain. Okey. Okey, seterusnya peraturan ini. Saya suka gadis itu. Suka ialah adjektif yang berbentuk perasaan. Ataupun kita kata sebagai adjektif emotif. Adjektif emotif. Emotif berasal daripada perkataan emosi. Emosi ialah perasaan. Saya suka gadis itu. Salah atau betul ayat ini? Ayat ini salah. Okey. Kita perlu patuh arahan itu. Patuh ialah satu yang berkaitan dengan perasaan, keakuran kita kepada arahan. Patuh ini menunjukkan perasaan disiplin kita. Kita patuh. Ini dalaman. Dalaman kita kata emotif. Kita perlu patuh arahan itu. Salahkah ayat ini? Ayat ini salah juga. Bagaimana pula dengan ayat yang ketiga? Saya amat cinta negara ini. Cinta. Cinta memang secara terus ada kaitan dengan perasaan. Salahkah ini? Salahkah ayat ini? Ya, ayat ini salah. Kenapa salah? Ini yang saya nak tunjukkan kepada anda. Anda salin dulu ayat yang salah ini. Saya suka gadis itu. Jawapannya ialah apa? Apabila adjektif yang berbentuk emotif ini terbina dalam ayat, mesti disusuli dengan perkataan lain, iaitu perkataan akan. Bila berkaitannya dengan emosi, perasaan, iaitu kita sebut sebagai adjektif emotif, kita susuli dengan perkataan kata sendi akan. Saya suka akan gadis itu.
baru ayat ini gramatis. Kita perlu patuh arahan itu. Jawapannya apa? Kita perlu patuh akan, tambah akan di situ. Dan saya amat cinta negara ini, anda salin, dan anda akan tulis jawapan yang betul, kena tambah apa? Kena tambah akan. Baru ayat ini tepat. Okey, baik. Kesimpulannya, apabila melibatkan kata adjektif yang berbentuk perasaan, mesti diikuti dengan kata sendi akan. Okey, kita bergerak kepada peraturan tata bahasa lagi. Dalam ayat ini, kita lihat ada dua perkataan yang saya kuningkan. Buku-buku itu tebal-tebal belaka. Salah atau betul? Jawapannya salah. Pokok-pokok di situ tinggi-tinggi. Macam ayat yang pertama. Salah dari segi tata bahasa. Kenapa salah? Ini yang perlu diberi penekanan. Buku-buku itu tebal-tebal belaka. Kita dapati ada dua perkataan yang telah pun digandakan. Yang nak ditunjukkan bahawa ia berbentuk jamak. Maksudnya banyak, lebih daripada satu. Buku-buku menunjukkan banyak, jamak dan tebal-tebal menerangkan tentang satu kata nama yang jumlahnya lebih daripada satu. Ini tak boleh berlaku dalam satu ayat. Di mana anda kena buat apa? Anda kena pilih salah satu untuk digandakan. Ya, ada dua cara untuk kita betulkan ayat ini. Pertama, kita gandakan kata nama. Buku-buku. Kita tak gandakan adjektif itu. Kita tak ganda adjektif. Kita pilih untuk gandakan kata nama. Anda tulis yang ni. Ini sebagai nota untuk anda ingat. Jadi buku-buku itu tebal belaka. Dan satu lagi, katalah awak tak mau gandakan kata nama, anda boleh gandakan adjektif. Buku itu tebal-tebal belaka. Kita gugurkan satu perkataan buku pada kata nama tu. Ini boleh diterima. Cuba anda betulkan ayat ini. Pokok-pokok di situ tinggi-tinggi. Ada dua cara untuk betulkan ayat ini. Anda tulis jawapan yang betul. Sama macam format membetulkan ayat di atas itu. Pertama, anda boleh gandakan kata nama. Dan kedua, anda boleh gandakan adjektif. Okey, kalau saya laju dan anda tak sempat untuk menyalin ayat, anda boleh pause, hentikan dan teruskan nota anda ini ataupun jawapan anda. Lepas tu terus mainkan semula video ini. Okey, saya teruskan kepada peraturan bahasa seterusnya. Ini adalah kesimpulan yang tadi, yang berbentuk jamak tadi, yang perlu dipilih sama ada nak gandakan kata nama ataupun adjektif. Okey, lihat yang ini. Kanak-kanak di tadika itu comel-comel belaka. Okey, anda salin terus ayat ini. Ayat ini salah atau betul? Kalau awak dapat lihat di sini, ada dua perkataan saya kuningkan. Iaitu kanak-kanak ada sempang dan comel-comel juga ada sempang. Jadi ayat ini salah tak?
Macam seseolah macam tadi kita kata salah. Tapi kali ini jawapannya betul. Kupu-kupu di taman itu cantik-cantik. Jawapannya juga betul. Tentu anda tertanya-tanya, kenapa pula dua ayat ini yang ada ganda pada kata nama dan juga ganda pada adjektif jadi betul. Tadi salah, sekarang dah jadi betul pula kan. Jadi mungkin awak akan tertanya-tanya, kenapa? Apa yang tak kena dengan ayat ini? Okey, ayat ini kalau kita perhatikan perkataan kata nama kanak-kanak. Kanak-kanak bukanlah menunjukkan perkataan jamak. Kalau kalau seorang budak yang lintas di hadapan kita, dia nampak seorang, takkan kita nak kata, oh itu kanak. Kita tetap kata kanak-kanak. Jadi kanak-kanak ini bukanlah perkataan yang menunjukkan jamak. Oleh kerana ia bukan menunjukkan jamak, maka bolehlah kita gandakan perkataan comel-comel. Sebab itu ayat ini betul. Sebab kanak-kanak perkataan yang tidak menunjukkan jamak. Tidak menunjukkan banyak. Bukan tujuannya kita nak tunjuk banyak, maka kita gandakan menjadi kanak. Kalau sikit kita kata kanak. Tidak. Kanak-kanak adalah satu perkataan bagi menggambarkan umur yang muda. Budak lah. Begitu juga dengan perkataan ayat ni. Okey, awak tengok yang ni pula. Okey, darjah penghabisan. Saya nak sentuh kepada anda sedikit tentang darjah penghabisan. Okey, dalam bahasa Melayu ada 3 darjah penghabisan. Yang pertama ialah ter. Ter ini bolehlah digabungkan dengan adjektif, cuma tak boleh berada di belakang ayat. Tapi boleh diterima kalau ada di bahagian tengah ayat. Antara contoh-contoh perkataan kata darjah penghabisan ini ialah terpandai, tertinggi, terbaik, tercantik, termasyhur. Ini adalah contoh-contoh darjah penghabisan. Apa maksud darjah penghabisan? Darjah penghabisan bermaksud kalau terpandai, nombor 1 pandai. Kalau tertinggi, tak ada orang yang lebih tinggi daripada orang itu. Kalau terbaik, kita kata bahawa mutu dia nombor 1 elok. Kalau tercantik, ada satu pertandingan, Ratu Cantik setelah dibuat pertandingan, diambil markah, dia dapat nombor 1. Dia dianugerah dengan satu mahkota. Dia tercantik. Nombor 1 lah. Itu maksudnya darjah penghabisan. Begitu juga dengan termasyhur. Jadi ter ialah darjah penghabisan yang pertama. Selain daripada ter, ada darjah penghabisan yang seterusnya, iaitu perkataan sekali. Sekali juga menunjukkan nombor 1. Contohnya pandai sekali. Nombor 1 lah dia dalam kelas. Tinggi sekali. Maksudnya dialah nombor 1 tinggi. Tak ada orang lain yang boleh potong ketinggian dia. Baik sekali. Dan juga cantik sekali. Jadi perkataan sekali ialah darjah penghabisan. Tadi ter, sekarang sekali. Ter ada di bahagian hadapan, tapi sekali berada di bahagian belakang kata adjektif. Okey, seterusnya ialah ter tadi. Ter ini boleh digabungkan dengan kata penguat. Tadi kita lihat contoh ter dia digabungkan dengan adjektif. Kalau ter digabungkan dengan kata penguat, ini ialah perkataan yang betul. Dari segi tata bahasa, diterima. Jadi kalau dalam soalan, janganlah salah frasa teramat pandai. Sebab amat ialah kata penguat, ter ialah darjah penghabisan. Digabungkan dengan kata penguat dalam sistem bahasa diterima.
tersangat tinggi, digabungkan dengan kata penguat sangat, digabungkan sekali lagi dengan kata penguat amat, jadi teramat baik, tersangat cantik dan teramat masyhur. Frasa-frasa macam ini diterima. Okey, seterusnya. Okey. Terbesar sekali. Terbesar sekali ni salah atau betul? Salah atau betul? Terbesar sekali. Jawapannya salah. Terpandai sekali. Salah atau betul? Jawapannya salah. Paling tinggi sekali. Jawapannya betul atau salah? Jawapannya salah. Kenapa salah? Kerana ada dua darjah penghabisan dalam frasa ini. Ada ter ialah darjah penghabisan. Sekali pun darjah penghabisan. Jadi salahlah ayat ini. Paling baik sekali. Salah atau betul? Paling adalah darjah penghabisan. Sekali pun darjah penghabisan. Ada dua. Ini disebut sebagai lewah. Dalam istilah kata bahasa disebut sebagai lewah. Apa maksud lewah? Digunakan makna yang sama, fungsi yang sama, diulang lagi. Jadi disebut sebagai lewah. Jadi salahlah. Sebab ada dua darjah penghabisan. Begitu juga dengan ayat ini, paling besar sekali, ada paling darjah penghabisan dan ada sekali yang merupakan darjah penghabisan. Ini ialah slide yang terakhir untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi saya mengharapkan pelajar faham tentang apa yang saya sampaikan. Kalau anda tidak faham, anda boleh ulang dengar satu persatu supaya anda akan faham. Tetapi kalau awak ada masalah juga untuk bertanya, awak rasa macam masih lagi keliru, anda boleh mesej saya untuk bertanya. Jadi hari ini ialah hari yang terakhir untuk kelas PDPR. Untuk tingkatan 1. Ini hari yang terakhir. Kita akan bercuti seminggu dan kita akan berjumpa bersua muka dalam kelas yang formal, kelas biasa tetapi masih lagi perlu patuh kepada SOP di dalam kelas. Tetapi untuk pengetahuan anda, saya tak akan masuk ke kelas anda untuk mengajar, tetapi anda akan ke satu bilik khas iaitu dikenali sebagai bilik kenanga. Anda akan masuk di situ sebab dalam bilik itu ada alat untuk saya tayangkan slide dan PowerPoint. Kalau saya pergi ke kelas, saya terpaksa menggunakan marker pen agak kurang lancar. Tapi oleh kerana saya sudah sediakan bahan, maka saya akan terus pancarkan slide di skrin yang lebih besar dan anda akan dapat lihat dengan lebih jelas dan anda akan boleh terus kemukakan soalan kepada saya jika anda tidak faham. Okey, jumpa lagi pada minggu-minggu akan datang. Selamat belajar. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.